Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sarawakku sayang. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan keizinannya sekali lagi kita dapat menyempurnakan ibadah puasa dan meraihkan Aidilfitri yang mulia dalam suasana yang aman walaupun terpaksa menghadapi segala cabaran akibat wabak COVID-19. Bersempena dengan hari yang mulia ini, saya dan isteri serta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya anak Sarawak, di mana sahaja saudara dan saudari berada. Ini kali kedua kita terpaksa merayakan Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan yang terhad dari banyak segi. Cabarannya begitu hebat kepada umat Islam, namun saya percaya kekangan yang terpaksa ditempuhi tidak akan melemahkan iltizam kita untuk meraih sebanyak mungkin keampunan dan rahmat berlipat ganda dalam bulan Ramadan ini. Seterusnya meraihkan kemenangan dengan rasa syukur atas nikmat kesabaran menunaikan ibadah puasa selama sebulan bersama-sama umat Islam di seluruh dunia. Dalam menyambut Aidilfitri pada tahun ini, saya menyeru supaya kaum muslimin terus berhati-hati dan mematuhi segala SOP dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak STMC melalui Majlis Islam Sarawak mengenai takbir hari raya, salat sunat Aidilfitri dan lain-lain. Aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan termasuk jamuan selepas solat Aidilfitri di masjid dan surau, takbir dari rumah ke rumah dan rumah terbuka. Elakkanlah daripada menziarahi kubur, berhimpun secara beramai-ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal, dan elakkan juga daripada membuat perjalanan merentasi daripada satu zon ke zon yang lain tanpa kebenaran pihak polis, terutamanya daripada zon merah. Di zon-zon atau kawasan di mana perintah pergerakan kawalan diperketatkan atau PKPD sedang dilaksanakan, solat sunat Aidilfitri, ziarah hari raya dan ziarah kubur, saya memohon ampun dan maaf, tidak dibenarkan. Kita faham hasrat dan rasa hati untuk meraihkan kemenangan ini bersama ahli keluarga dan sahabat handai yang masih hidup. Juga titipan doa bagi yang telah meninggal dunia. Namun, dalam keadaan penularan wabak ini, ajaran agama mengajak kita agar memberi keutamaan kepada keselamatan nyawa dan kesihatan tubuh badan demi kesejahteraan hidup di dunia. Rujuklah selalu maklumat terkini dan terperinci yang dikeluarkan oleh pihak STMC mengenai SOP berkenaan demi keselamatan kita semua. Saudara dan saudari yang saya hormati, peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini membimbangkan semua kita. Sarawak adalah antara negeri teratas
dari segi jumlah kes harian mengatasi negeri-negeri lain untuk beberapa minggu. Keadaan yang agak terkawal sebelum ini dengan jumlah kes berada pada tahap 2 angka bertukar menjadi keadaan yang mendatangkan keresahan kepada kita semua. SDMC telah menerima kritikan awam di Sarawak walaupun berhadapan dengan cabaran yang hebat ini. Saya yakin itu semua tidak mematahkan semangat ahli-ahli SDMC untuk terus berusaha bagi melakukan yang terbaik untuk mengekang penularan COVID-19 dengan mengambil kira data dan faktor yang berkaitan. Pada suasana statistik COVID-19 meningkat secara mendadak ke belakang ini, SDMC telah membuat keputusan untuk tidak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berdasar kepada pengalaman lampau dan berpandukan kepada data dan keadaan di lapangan. Pihak SDMC terus mengenakan Perintah Kawalan Diperketatkan PKPD di tempat-tempat di mana berlaku kes-kes jangkitan. Ini adalah sejajar dengan dasar jejak uji kuarantin sisih. Dan didapati inilah kaedah yang lebih praktikal berbanding dengan menutup seluruh daerah yang terlibat atau negeri dengan melaksanakan PKP. Kerajaan Sarawak juga mengambil kira impak PKP terhadap kegiatan ekonomi di negeri ini. Melaksanakan PKP secara menyeluruh akan mendatangkan kemudaratan kepada ekonomi Sarawak yang sudah pun menerima tamparan yang hebat ikuran PKP dan PKPB setahun yang sudah. Ekonomi Sarawak harus terus dijana supaya rakyat kita tidak hilang pekerjaan dan program pembangunan terus terlaksana. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, ketika ini Sarawak memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha untuk melaksanakan program imunisasi bagi 2.08 juta rakyat kita yang layak menerima vaksin. Saya menyeru agar semua rakyat Sarawak yang layak diberi vaksin untuk mendaftar bagi pemberian vaksin sama ada melalui aplikasi MySejahtera atau kaedah-kaedah lain di tempat masing-masing. Kerajaan Sarawak sedang berusaha untuk mendapatkan bekalan vaksin yang mencukupi termasuk berunding dan membuat perolehan sendiri dari pembekal supaya program imunisasi di negeri ini mampu diselesaikan menjelang Ogos hadapan. Di samping itu, Kerajaan Sarawak juga perlu mendapat kebenaran Kerajaan Persekutuan untuk mewartakan hospital-hospital swasta sebagai pusat pemberian vaksin untuk mempercepatkan proses imunisasi khususnya di kawasan bandar. Setakat ini, COVID-19 telah mengorbankan banyak nyawa di Sarawak. Harga setiap nyawa tidak dapat dinilai. Oleh itu, kerajaan GPS memberi keutamaan kepada usaha untuk memerangi COVID-19. Perkara-perkara lain seperti pilihan raya negeri boleh dikemudiankan sehingga keadaan mengizinkan. Saudara dan saudari sekalian, bersempena Aidilfitri tahun ini,
saya mengajak seluruh rakyat Sarawak, pelbagai bangsa, keturunan, agama dan kecenderungan politik, khususnya kaum muslimin, untuk terus menjaga akhlak budi pekerti dan mengukuhkan budaya hormat menghormati antara satu sama lain. Sesungguhnya Islam adalah agama fitrah dengan keseluruhan ajarannya bermatlamatkan menjaga kemuliaan insan sebagai manifestasi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perpaduan rakyat kita amat penting, bukan hanya pada masa senang, tetapi juga dalam masa ketika Sarawak menghadapi bencana seperti pandemik COVID-19. Ini bukanlah masanya untuk kita berpecah atau berbalah antara satu sama lain. Namun, pihak kerajaan tetap bersedia untuk menerima pandangan yang berbeza dan membina. Marilah kita sama-sama merayakan hari yang mulia ini dengan semangat muhibah dan persaudaraan antara sesama manusia tanpa mengira perbezaan agama dan keturunan, walaupun dalam keadaan yang terhad dan mencabar. Seperti pada tahun lepas, saya dan isteri tidak dapat mengadakan rumah terbuka untuk menerima kunjungan saudara dan saudari pada tahun ini. Namun, saudara dan saudari akan sentiasa berada dalam ingatan saya dan Datuk Amang Hajah Jumani. Akhir kata, saya dan isteri serta keluarga dengan ikhlas hati mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat negeri Sarawak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.